Ini kita nak bersama dengan seorang lagi tetamu juga bercerita tentang COVID-19 dan kebenaran untuk merentas negeri. Jadi ada perkara yang nak kita kongsikan sebenarnya. Betul. Sekarang ini kita akan bersama dengan Dr. Vignesh Waran Mutu, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita akan berbicara secara Skype sekarang ini. Apa khabar, Doktor? Selamat pagi, Nawar dan Mac. Ya, selamat pagi, Doktor. Saya sihat. Doktor sihat juga ya? Sihat, Okey, sihat. Okey, kalau kita lihat kebenaran untuk merentas negeri dan juga daerah yang telah pun diberikan oleh pihak kerajaan, ramai yang gembira dan juga memandang positif usaha yang telah pun dilaksanakan oleh kerajaan. Cuma dalam beberapa perkara kita masih lagi perlu melihat bahawa kawalan kendiri dan juga SOP itu perlu diberi tumpuan dan juga keutamaan. Jadi bagaimana pandangan doktor dengan kebenaran rentas negeri yang diberikan? Adakah ini perkara yang wajar buat masa ini ataupun kita sebenarnya masih perlu berjaga-jaga lagi? Bagaimana, doktor? Mac dan Menua, sebenarnya yang ini adalah realiti. Walaupun ada COVID sekarang, wabah COVID, realiti adalah kita sebagai masyarakat sosial harus sosial lah. Itu pertama. Kedua, kita harus lihat di setiap kawasan dia terbagi kepada lokaliti, mukim, daerah dan juga negeri. Dan di situ ada PKPD, PKPB dan juga PKPP. So sebelum kita sebagai seorang masyarakat yang sekarang kita tinggal di tempat tertentu, kita kena lihat adakah tempat kita adalah PKPP atau PKB atau PKPD. Dan kita dapati bahawa tempat-tempat yang boleh kita travel dan juga melawat tu terbahagi kepada tiga ini. Dan tempat-tempat PKPD itu memang kita tak perlu masuklah. Sebab di situ ada risiko jangkitan yang boleh kita dijangkiti, seterusnya kita menjangkiti keluarga kita. So itu pertama yang harus kita lihat. Kedua, kenapa kita lakukan ni? KKM memang menasihati Majlis Keselamatan Negara dalam dan situasi COVID setiap hari dan juga mempertimbangkan apakah kesihatan awam, risiko kesihatan awam dan juga ekonomi negara. Dan kita dapat bahawa daripada ekonomi negara akan terganggu jika kita teruskan dengan PKPD atau PKPB. So ekonomi negara itu amat penting supaya pekerja dapat balik ke pekerjaan mereka. Kita ada golongan yang bekerja per hari dan mereka yang tak dapat bekerja per hari, mereka tidak ada sumber kewangan yang akan menjejaskan ekonomi negara keluarga tersebut. Baik, Doktor, kita lihat sejak pengumuman kerajaan untuk membenarkan pergerakan rentas negeri ini, kita lihat sekarang ini banyak masyarakat yang sudah pun berduyun, ada yang pulang ke kampung halaman, ada yang berniat untuk pergi melancong dalam negara ke mana-mana tempat percutian. Bagaimana Doktor melihat dalam keadaan ini penggunaan ataupun rakyat supaya memanfaatkan aplikasi MySejahtera supaya lokasi mereka dapat ditentukan, supaya mereka dapat mengetahui lokasi ataupun lokaliti yang mempunyai kes-kes yang tinggi. Bagaimana, Doktor? Sambutan masyarakat terhadap MySejahtera ini memang menggalakkan dan juga ramai yang menggunakan MySejahtera sekarang kini. Dan masyarakat boleh mengetahui bahawa, for example, saya nak pergi melancong ke lokasi A. Adakah lokasi A itu lokasi hijau, dia ada kes di situ, dan dalam MySejahtera itu dia dapat tunjuk yang ada ke tidak kes sepanjang 14 hari di lokaliti tersebut. So ini dapat kita menggunakan menilai risiko jangkitan apabila kita nak bawa pergi ke sana. Pertama. Kedua, kita kena menilai risiko diri sendiri. Adakah saya ada penyakit kronik, adakah saya diabetik, hypertension, ubat cukup atau tidak. Sebab kita tengok kadang-kadang mereka melancong, ubat mereka lupa.
dan di situ pula nanti jatuh sakit. So itu harus kita perhatikan. Dan juga kalau ada kanak-kanak, anak-anak yang kecil, kita ada ibu bapa yang dah tua, kita kena lihat, menilai risiko mereka. Perlukah kita bawa mereka ke sana? Doktor, berdasarkan pemerhatian daripada doktor lah, kalau kita lihat sebenarnya apabila kerajaan dengan nasihat KKM membenarkan rentas negeri ini berlaku, sebenarnya kita sudah pun menilai impaknya ataupun implikasinya, kerana kita tidak mahu apabila dibenarkan rentas negeri kes meningkat dan sebagainya. Sebab sekarang rakyat sebenarnya sudah tahu apa itu SOP, apa itu kawalan kendiri. Cuma kadang-kadang mereka leka dan menganggap perkara itu sebagai perkara remeh. Jadi mungkin nasihat daripada doktor lah kepada masyarakat supaya jangan hanya menjadikan SOP itu hanya perkataan yang wujud apabila kita berada di tempat kerja, tetapi bersama dengan keluarga apabila keluar melancong dan sebagainya, balik ke kampung, itu juga perkara yang perlu diaplikasikan, doktor. Betul. Kita kena amalkan 3W dan elakkan 3C. 3C, confined space, crowded, and then close conversation lah, atau physical distancing itu di bawah 1 meter. Ini pada kalau kita satu keluarga, kita tahu risiko yang kita tu tidak dijangkiti, kita tidak ke mana-mana, itu okey. Tapi kita tak tahu di tempat yang kita akan pergi. Dan kita kena tahu adakah kita nak balik ke rumah, ke halaman kampung, kita kena tahu kampung tu berapa besar rumah tersebut, berapa ramai yang boleh ada di satu tempat. And then bila kita ke sana, kadang-kadang kita nak adakan makan-makan, kita nak panggil saudara mara yang lain and so on. Kita kena menilai dulu adakah perlu kita lakukan ni, atau sekarang kita dah ada WhatsApp call, Skype call and so on. Kita boleh lakukan macam mana yang kita lakukan sekarang dari KKM ke studio. Baik doktor, kita sedia maklum kebenaran untuk merentas negeri ini telah memberi nafas lega kepada pemain-pemain industri, termasuklah industri pelancongan dan juga industri perhotelan. Bagaimana doktor melihat, mungkin ada nasihat kepada pemain-pemain industri di luar sana untuk memantapkan lagi SOP kepada pengunjung-pengunjung yang bakal tiba nanti? Ya, seperti mana yang Menawar dan Mac mengatakan, kalau saya adalah industri, contohnya hotel atau restoran and so on, kita boleh adakan sekatan sekian ramai yang boleh ada di tempat kami, dan kita memberitahu kepada pelanggan kita atau pelancong yang akan datang supaya inilah berapa ramai yang boleh ada, dan amalkan SOP yang sedia ada. Contohnya kalau pelancong tu nak datang, dia ada simptom-simptom batuk, sesama and so on, demam, tak perlulah datang. So sebelum mereka nak 3 ke 4 hari sebelum tu, tanya balik, call mereka balik, macam mana keadaan kesihatan mereka, berapa ramai yang akan datang dan bagaimana mereka akan datang, adakah sebelum mereka datang ke situ singgah dulu di tempat lain dan so on. Sebab kita tak tahu, kadang-kadang dia singgah di tempat lain, dijangkiti di situ pula. Ya. Saya rasa itu cabaran yang perlu kita lihat sebagai garis panduan yang penting untuk dipatuhi lah. Sebab sekarang apabila dah keluar tu kadang-kadang kita leka dan lupa. Apapun, terima kasih doktor kerana bersama dengan kami dalam waktu yang singkat ini. Diharapkan semoga KKM akan terus teguh